Sekarang ini kita berada di seksyen yang kelima, mempelajari tentang diving. Okey, dia tak banyak. Yang kelima ni dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 slide saja. Okey, kita nak cerita tentang naik kapal terbang selepas dive tak boleh. Terus habis dive, kita naik kapal terbang. Tak boleh kerana kita mungkin kena DCS ataupun kita mungkin kena DCS lah kalau kita terbang terus kita naik kapal terbang selepas kita dive. Okey. So kita kena tunggu dulu. Sekiranya kita pergi Sabah contohnya. Contoh kita pergi Sabah naik kapal terbang kan. Tak ada orang yang berenang pergi Sabah. Dia naik kapal terbang, pergi dive kat Sabah. Kalau kita dive hanya satu dive saja, kita pergi Sabah, kita pergi Sempurna, kita dive satu saja, lepas tu kita balik. Untuk naik kapal terbang itu, kita kena tunggu 12 jam sebelum kita terbang. Okey, 12 jam sebelum kita terbang. Kalau kita uh, dive pukul 1, maksudnya pukul 1 pagi pula lah. Okey, baru kita boleh terbang semula. 12 jam. Okey? Kena tunggu 12 jam. Itu kalau satu dive saja. Kalau kita buat 2 dive, kita pergi Sempurna, kita pergi Sipadan, kita buat 2 dive, 3 dive, 4 dive. Takkanlah kita buat satu, mesti buat 2 ataupun 3 ataupun 4. Jadi kalau kita buat lebih daripada satu, a minimum pre-flight surface interval of 18 hours is suggested. Kita kena tunggu 18 jam sebelum kita terbang. Okey, untuk memastikan tekanan nitrogen telah clear daripada badan kita. Okey, kalaulah kita kena penalty yang tadi tu, dia bagi masa 12 minit, kita langgar sampai 17 minit contohnya. Kita kena penalty 8 minit semua. Kalau ada penalty tersebut, kita walaupun satu dive, kita kena tunggu juga selepas 18 jam baru kita boleh fly. Itu ingat ini penting, saya kena bagi tahu kepada driver. Jangan lepas-lepas dive terus dia terbang. Jangan. Tak boleh. Okey, akibat dia mungkin juga boleh berlaku kematian di dalam kapal terbang tersebut. Okey. Okey, kena jaga-jaga kat situ. Maklumat ni kena ada, jangan tak tahu. Alright. Kemudian emergency decompression stop. If you exceed your computer non-stop limit, it will go to decompression mode. Show the depth of your emergency decompression stop and how long you have to stay there. See the manufacturer literature for the detail. Ini cerita tadilah, kalau kita langgar, kita kenalah penalty itu dan ikutlah penalty yang telah dinyatakan. Kalau komputer, kita pakai komputer, ikut komputer. Kalau kita RDP, ikut RDP. If you don't have enough air for emergency decompression stop, stay as long as you can. Contoh, kita kena sampai 18 minit kat bawah tu. Air tak cukup. Sepatutnya diorang turunkan tank satu lagi kepada kita, tapi tak sempat nak turun. Jadi kita kena tunggu selama mana yang kita boleh tunggu. Kalaulah kita tak complete entire stop, tak complete safety stop, emergency decompression stop, semua kita tak complete, apa yang kita kena buat? Relax and breathe 100% oxygen. Kita kena relax. Kita jangan risau. Duk fikir risau. Risau tu boleh meningkatkan possibility untuk DCS. Jadi kena relax. Kemudian ambil 100% oxygen. Dan tengok, monitor yourself for DCS symptom dan jangan dive dalam masa 24 jam. Okey. Selain daripada decompression sickness, kita ada lagi satu sakit yang dinamakan decompression illness. Decompression illness ni selalunya disebabkan oleh paru-paru kita tu pecah. Kita naik cepat sangat, kita tahan nafas. Ini decompression illness. Decompression illness ni pun bahaya. Jadi jangan
berhati-hati ketika mana kita naik, bernafas seperti biasa. Saya akan pastikan anda memang bernafas seperti biasa dan tidak tahan nafas anda ketika mana anda diving. Jadi check for breathing. Kalau ada orang yang kena simptom DCS, tengok dia bernyawa ke tak. Kalau dia bernyawa, bagi emergency oksigen kepada dia, hantar cepat-cepat dia ke medical care. Okey, suruh dia, jangan bagi dia berdiri, suruh dia tidur dan providekan kepada dia emergency oksigen. Habis. Sekiranya dia kena decompression illness ataupun seseorang itu kena decompression sickness, dia sakit, apa kita nak buat? Dia langgar, tiba-tiba dia sakit, dia kata tangan dia tak boleh angkat, kan? Apa kita perlu buat kepada dia? Kita kena hantar dia kepada chamber. Ini chamber. Kena ambil, dia kena masuk ke dalam chamber ni. Chamber ni akan hantar dia balik ke 30 meter kepada deepest point. Kemudian chamber ni akan bawa dia naik balik. Chamber ni tak ada air, dia udara biasa saja, tapi dia bagi tekanan. Kita akan rasa tekanan tu, kita kena equalize, kita kena buat safety stop, semua dia buat. Okey, supaya nitrogen dia masukkan balik kita ke dalam tekanan dan nitrogen itu akan keluar balik. Dia kena masuk dalam mesin ni. Badan kita kena masuk ke dalam mesin ni. Don't delay first aid or getting the diver to the treatment. Kalau kita tengok diver tu dah bermasalah, kalau boleh jangan delaykan treatment dia. Kena cepat-cepat, jangan tangguh-tangguh untuk dia dapat rawatan daripada chamber, decompression chamber. Alright. Okay. Many gases including oxygen and nitrogen cause an intoxicating effect under pressure. Gas narcosis. Okay, ini cerita tentang nitrogen tadi tu. Nitrogen boleh juga membawa kepada narkosis. Kita cerita dah narkosis. Okay. Narkosis akan berlaku lebih kurang 30 meter. Dan kalau orang itu narkosis, bawa dia ke atas. Mungkin kepenatan juga boleh menyebabkan seseorang itu narkosis. Ingat tak narkosis apa? Yang dia halusinasi tu. Dia main sorang-sorang dalam air, itu narkosis. Okay. Bagaimana nak mengelakkan diri daripada narkosis? Jangan pergi dalam sangat ketika mana dive. Kalau kita rasa macam nak kena narkosis, maka cepat-cepatlah kita naik ke tempat yang lebih shallow, lebih cetek. Okey, habis. Knowledge review. Okey. Tak keluar pula. Okey. Saya dan kawan habis dah dive 15 meter, 60 minit. Kita nak pergi ke tempat yang sama dan dive lagi sekali 60 minit. Macam mana kita nak tahu, macam mana kita nak, berapa lama kita boleh masuk untuk dive kali yang kedua? Macam mana kita nak buat? Use the dive computer plan mode if you computer have them. Betul? Komputer kita ada plan mode. Kita nak turun berapa lama, berapa lagi? 15 meter lagi. Nanti saya akan tunjuk kepada tuan-tuan bagaimana nak buat plan mode di dalam dive computer. Kita nak pergi 15 meter, berapa lama kita boleh masuk. Okey, gunakan komputer. Use a dive planning application, betul? Okey, dan check RDP table pun boleh guna. Wait and check for our no stop time on our computer predictly pun boleh guna. Jadi semua boleh gunalah. Boleh guna komputer, boleh guna application, dive application online pun boleh. Check the RDP table. Jadi kita tahu berapa lama kita boleh dive untuk dive yang kedua. Okay, nanti kalau belajar RDP tu akan jadi lebih clear lah. Going to altitude, naik bukit after diving may be a problem. Habis-habis pergi dive kat Semporna, naik Gunung Kinabalu. Boleh ke tak? Tak boleh Going to altitude after diving may be a problem because apa? Most decompression models are based on surfing at the sea level. Okay? Dive komputer kita tu bekerja di sea level saja.
dia tak boleh baca kalau kita nak dive di atas Gunung Kinabalu. Okay. I have just finished a single no stop dive with my buddy. Saya pergi Sabah, saya dive sekali saja. Okay, single sekali saja. Ni naik kapal terbang ni. We have not been diving in the past several days. This is only the dive we make. Dive sekali. Based on the current recommendation, the minimum surface interval before we fly, berapa lama kita nak tunggu sebelum kita terbang? 12 hours. 12 jam. Betul. 4. I need to use special attitude diving procedures when diving an altitude greater than. Kita kena guna kalau kita nak pergi dive dalam tasik Danau Toba contohnya. Danau Toba. Altitude ni dive di tempat yang tinggi daripada paras air. Jadi macam mana kita nak kira altitude tu? Start daripada berapa? Itu ada dalam RDP table yang warna biru tu. 300 meter. Ada dalam RDP table ni. Tapi tak ada dalam soalan periksa. Okay. If I am cold or exercise a lot during a dive, kalau saya tengah sejuk ataupun banyak exercise ketika mana dive, I may surface with more nitrogen than calculated by my dive computer or dive table. Saya bila kita naik, nitrogen mungkin akan lagi banyak daripada di dalam badan kita. Betul ke tidak? Betul. Okay. Kalau kita tak sihat, nitrogen akan jadi lagi banyak dalam badan kita. Okay. At the end of the dive, my dive buddy foot get tangled in abandoned fishing net. Tengah-tengah nak naik tu, tiba-tiba kaki kawan kita terikat dekat jala pukat nelayan. Saya kena guna 5 minit untuk bebaskan diri daripada net tersebut. Tetapi perbuatan tersebut telah menyebabkan masa kita tu lebih daripada NDL tadi tu. This mean that before we surface, maksudnya sebelum kita naik, we will have to make a stop to return our nitrogen level from outside the accepted limit. Kita kena buat apa supaya nitrogen keluar daripada badan kita? Safety stop or emergency decompression stop? Yang mana satu? Emergency decompression. Emergency decompression stop. Safety stop ni dalam keadaan biasa. Bila dia langgar, dia kena fine iaitu emergency decompression stop. Betul. On a dive boat, after coming abroad, 2 divers discovered they accidentally surfaced without making an emergency decompression stop. Dia naik tapi tak buat safety stop, tak buat decompression stop. They should and not dive at least 24 hours. Dia kena masuk dalam air balik ke? Tak payah. Exercise? Tak payah. Relax, breathe oxygen and check themselves or for DCS symptom dan jangan dive 24 jam. Okay? Yang ke-8. Dalam decompression, emergency decompression situation yang langgar tadi tu, okay, I find I won't have enough air to complete all the required stop time. Tak cukup udara. Kena sampai 18 minit, tak cukup udara. Macam mana kita kena buat? Stay at the stop until out of air. Sampai duduk tunggu sampai udara habis. Jangan gitu. Surface immediately, naik cepat-cepat. Jangan begitu. Stop as long as I can. Tunggu sejauh mana yang kita mampu tunggu. Tinggalkan sedikit udara untuk kita naik dan keluar dengan selamat. Jadi itulah jawapannya. Yang ketiga. Yang ke-9. To help a diver with suspected decompression illness. Bila kita tengok diver tu kena paru-paru dia pecah contohnya, apa yang perlu kita buat? Pertama sekali tengok dia bernafas ke tak. Kemudian contact emergency medical care. Betul. Have the diver sit or stand as much as possible. Jangan suruh dia duduk ataupun berdiri, jangan. Provide emergency oxygen. Betul. So itulah jawapan dia. Okay, 3, A, B dan D. Nombor 10, sikit lagi. Nearly all cases of decompression illness require treatment. Kat mana?
Masuk dalam air balik, tak boleh. Kalau dia sakit nak buat macam mana? Kita kena hantar dia ke chamber. Recompression chamber. Compression chamber. Okay. Nombor 11. During a dive, I feel I have trouble thinking clearly. Tengah-tengah dive tu tak boleh nak fikir elok-elok. Rasa lambat sangat berfikir. Maksudnya mungkin kena narkosis tu. I should buat apa? Signal my body and ascend to a shallower dive. Naik tinggi sikit daripada kedalaman yang kita ada sekarang. Okay. Nombor 12. Okay, on a standard underwater compass, the magnetic north needle ni yang mana? Yang ini. Sorry. Magnetic north needle tu yang tu. Ini magnetic north needle. Apa dia tunjuk kepada mana? Dia point to magnetic north. Dia akan tunjuk ke arah utara. Nanti saya akan ajar bagaimana menggunakan kompas. Okay. My body and I want to travel in a straight line using compass. I should point the lubber line. Mula-mula tu kita lubber line tu kita tunjuk ke arah desired travel direction. Then rotate the bezel, pusingkan bezel sampai until the index mark is over the magnetic north needle. Yang inilah, yang D tu jawapan dia. Tak apa. Ini tak apa, nanti saya ajar kompas tu. Cara nak guna dia saya ajar nanti. Okey, yang terakhir. Soalan yang terakhir. Sekejap saya clear. As a PADI open water diver, I have been trained to a maximum depth of, kita boleh dive sampai kat mana? Berapa meter? PADI open water diver yang tuan-tuan ambil sekarang ni berapa dalam? Boleh dive? 18 meter. Okey, ingat tu 18 meter. 18 meter. 40 meter is recreational diving limit. Untuk orang recreational 40 meter je dia bagi. Tetapi untuk open water kita sekarang ni adalah 18 meter sahaja. Sekian, habis sesi